أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sambungan kita, kata musannif rahimahullahu ta'ala, ia kata sebagai tahu, tidak situnya saya, sebagai tahu yang tiada menerima tersembunyi. Jadi kita rojak tengok kepada matan dia dulu. Bila kita tengok ke matan, kita akan faham perkataan sebagai tahu tadi tu. Cuba tengok di matan dia, dia kata matan tu dalam likungan tu lah, likungan kausain tu. Kedulapan ilmu, dia kata. Kedulapan ilmu. Artinya, arti ilmu tu pengetahuan. Apa pengetahuan? Iaitu pengetahuan tu ataupun ilmu dengan makna pengetahuan tu satu sifat. Ada sifat yang sedia adanya. Ada sifat, ada lagi sedia. Kecek lagu tu jadi masuk dua. Sifat yang sedia adanya, ada sifat tu. Fahamnya sifat itu wujudiyah, perkara yang ada dirinya, dan ada dia tu sedia lagi dah. Sama dengan zat. Sedia ada tu di mana? Pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan pun sedia, sifat tu pun sedia. Sama-sama bersifat dengan qadim. Tu zat pun ada, zat pun sedia. Sifat pun ada, sifat pun sedia. Tapi sedia sifat tu tak boleh sedia dengan cara sendiri. Ia kena sedia pada zat. Kena ada di zat. Boleh faham? Adapun zat Allah ada dia dan sedia dia atas jalan sendiri, kerana dia tu zat, bukan sifat. Adapun sifat ni dia kena ada tupai di zat, dia kena ada di zat. Habis itu sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Bila ada sifat tu, yang sifat yang dengan dia, dengan sebab sifat tu, bila Tuhan ada sifat tu di dia, sifat pengetahuan tadi, dengan dia, dengan sifat tu sedia mengetahuikan. Allah Ta'ala pun sedia tahu. Ni takluk. Bila ada sifat tu sedia, Tuhan pun tahu sedia lagi. Tahu di mula lagi, pada azali lagi tahu. Tahu apa? Mengetahuikan segala perkara. Bila sebut segala perkara, masuk semua. Wajib, baik, mustahil, haram, masuk semua tu. Tuhan tahu semua perkara. Tahu bila? Pada azali lagi. Tahu disedia lagi dah. Terkira. Tengok mata atas je dah. Mengetahui akan segala perkara. Lepas tu, macam mana kau cara mengetahui Tuhan tu? Mengetahui sedia tu bentuk macam mana? Sekira-kira bertentangan betul kenyataan tu dengan kelakuan perkara tu. Tu
Dia nyata lagu mana? Perkara sungguh pun macam tu. Tuhan nyata macam mana, hak sungguh pun macam tu lah. Tak silap. Tu. Dia nyata kata ada sungguh benda tu. Dia nyata kata pendek benda tu. Dia nyata kata panjang, panjang sungguh benda tu. Faham tak dah? Tu semua benda hak musannaf hurai semalam tu. Tu jadi dengan kelakuan perkara itu, dia kata bertentangan dengan kelakuan perkara itu. Perkara itu tu dinamakan kenyataan Tuhan. Kenyataan. Faham tak dah? Dari apakah kelakuan perkara tu? Daripada ada perkara tu. Bila benda tu ada, Allah nyata kata ada, maka kelakuan benda tu ada semua. Atau tiada. Tuhan nyata kata tiada benda tu. Bukan kata nyata dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan nyata kata perkara tu ada, pada wakilnya bukan benda ada sekali. Yang tu jadi jahil tu. Jadi jahil dia. Mending dah ni. Pada berkelakuan tu, daripada adanya atau tiadanya, dan pendeknya atau panjangnya, dan umpama dimakian itu. Kalau baca mata tak apa pula, rasa mudah dah. Tapi bila syarah, tengok syarah jadi pening. Tak apa lagi. Maka dia kata dimakian itu atau lawannya. Tengok matan tu dah. Okey. Pada masa bagian-bagian. Jadi dan umpama dimakian pada masa bagian-bagian. Tuhan tahu pada masa bagian-bagian. Tuhan kata zat itu ada ia pada hari Khamis. Wakilnya hari Khamis. Zat itu akan mati hari Khamis. Wakilnya begitu sungguh, hari Khamis dia mati. Tak silap dah. Pada jam 10 masalah 10:05. Wahakaza. Pada masa bagian-bagian Tuhan tahu. Pada tempat begia-begia, dia tahu. Zat itu akan mati pada masa jam 10 di Mekah. Maka nyata pada azali Tuhan nyata begitu. Hak sungguh begitu. Sampai waktu jam 10 hari Khamis mati Zat di Mekah tu. Zat di Mekah tu. Tu dah. Hak tu kira benda yang berlaku. Tak tilik kepada siapakah sifat yang melakukan kematian tu. Itulah kudrat kerja. Kudrat yang kerja iradat menentu. Tapi kita kira benda dulu. Benda yang berlaku bertentang dengan ilmu Tuhan dan kenyataannya pada azali. Tapi bila sampai masa tu, yang memati tu bukan ilmu. Yang mematikan tu kudrat yang ditentu oleh iradat pada bagian. Berarti tiga ilmu sifat ni yang bersemakah. Tiga sifat ni jadi bertentangan semua. Tuhan tahu pada azali dan iradat pun menentu pada azali untuk nak matikan pada bagian-bagian. Tapi tunggu masa je, kudrat tak kerja lagi nanti masa. Gitu. Lebih dah. Tu sampai lagi. Tu habis kita baca yang mata tu. Maka dia kata sebagai tahu. Ni bila terbaca mata kat sebagai tahu ni. I'rab, cara i'rab dia tu i'rab jadi maf'ul mutlaq namanya. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq bagi apa? Bagi lafaz tu. Bagi lafaz mengetahui segala perkara tu. Tu sana lagi. Ni mata sama mata tu dah. Jadi sedia mengetahui segala perkara begitu sebagai tahu. Mengetahui itu sebagai tahu yang tiada menerima tersembunyi. Tu sebagai tahu tu maf'ul mutlaq. Kebiasaannya adalah kitab Arab-Arab, tapi kitab Arab kebiasaannya ya maf'ul mutlaq bagi inkasyafa. Ternyata Allah Taala dengan sifat ilmu tu nyata al-ma'lumat, inkisyafan, nyata sebagai nyata yang la yahtamilun naqid. Tu yang nak gigot tu kalau Arab. Daripada ni ya tiru-tiru cara juga ni. Arab tak Arab ni. Sebagai tahu yang tiada menerima tersembunyi. Tu nak maksud tu, dah. Faham molek tu dah. Tuhan tahu ni bukan tahu biasa-biasa weh. Tahu sebagai mengetahui dan nyata. Tafsir saja tu. Tahu dan nyata tu hak tu lah ya. Hak lah hak sama tu. Tahu yang nyata. Tahu nyata apa lagi?
dapat. Tu mendapat, nyata dan tahu. Sama yang maksud. Mendapat dengan sifat ilmu tu. Allah Ta'ala mendapat bila Tuhan ada sifat ilmu, dengan sebab ada sifat ilmu yang mendapat segala perkara-perkara. Itu dinamakan tahu dah tu. Bila Tuhan tahu, yang mendapat. Faham dah? Yang mendapat benda tu, maklumat-maklumat. Mendapat tu lah dinamakan tahu. Tu. Dan nyata pula orang panggil. Maka di sini tafsir, orang panggil atop tu tafsir saja. Dan nyata tu atop, orang panggil atop kepada lafaz tahu tu sebagai nak tafsirkan makna tu saja. Nak tafsirkan saja. Habis itu. Allah Ta'ala tahu sebagai tahu dan nyata. Tahu dan jelas. Nyata, terang. Dia tahu tu tahu sebagai tahu yang tiada. Dia kata tu tengok. Sebagai tahu yang tiada menerima ia tahu tu. Tiada menerima. Maksudnya tiada menerima pada akal. Akan kita tak terima. Akan tak terima. Wakil pun tak berlaku macam tu. Tu. Sebagai tahu yang tiada terima, yang tak boleh jadi. Tu gitulah maknanya. Sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima, yang akal kita tiada menerima, yang akal kita tak terima. Tak terima. Ia tahu. Tu. Sebagai tahu yang tiada menerima, ia tahu tu. Tiada menerima akan tersembunyi. Dia kecek gitu. Dia takdir akan mari itu isyarat kata tersembunyi itu jatuh jadi maf'ulun bih ya bagi menerima. Cuma kalau kita tengok matan saja tu pun kita nampak dah sebagai tahu yang tiada menerima tersembunyi. Tapi takdir akan apa tu nak melakukan di atas qawaid Arabiah. Kita ni duk pening akan tu pula lah. Padahal kalau istilah akan faham kata maf'ulun bih. Ulih faham kata fa'il. Ulih tu fa'il, lepas pada akan tu maf'ul. Tu maf'ul biasanya. Tu kaedah biasa dalam kitab Jawi ni. Kitab Jawi ni kebiasaannya gitulah. Ulih akan. Tu mesti kena ada tu. Tu. Maka dia kata tahu yang tiada menerima ia tahu tu tak menerima akan tersembunyi. Faham tak sini? Tak terima tersembunyi. Apa makna situ? Tu. Apa makna? Nanti lu baca habis dulu. Dan samar. Tiada menerima akan tersembunyi dan samar. Samar ni bahasa taning lah. Apa taning panggil samar. Kita panggil samar tak? Sama-sama tak apa sama-sama? Tu tak jelas. Tak jelas. Jadi sama-sama. Sama-sama. Tak jelas. Tak nyata. Tak terima akan tersembunyi dan samar atasnya. Tak terima akan tersembunyi dan tak terima akan samar. Tak terima atasnya atas Allah Ta'ala tu. Makna apa sini? Kita ni, kita orang tahu. Kita tahu tak kata misal saja. Saya kata ni dalam ni ada kertas putih. Dalam buku kitab saya ni ada kertas putih. Kita semua tengok dah. Maka saya tutup kitab ni. Kita semua tahu kata ada kertas dalam tu. Tadi nampak? Tahu tak? Tahu. Tu. Tahu. Ada tak kertas tu? Ada. Yakin tak? Yakin? Jangan kata. Habis tak ada dah. Saya kata, tadi ada tapi sekarang tak ada dah. Mari pula. Tadi yakin. Bila tak sikit-sikit ya pula. Bila kita meragu-ragukan sikit ya mari mula-mula. Tu. Kita nampak Zaid masuk dalam bilik kita tak? Zaid ada. Oh, tahu kata Zaid ada. Zaid ada. Tiba-tiba orang tanya kita, ada Zaid ada tak dalam bilik tu? Kita kata ada. Ada. Lepas tu orang tu tanya tu gigi buat tengok dalam bilik. Tak ada pun. Tak ada. Ada. Mari. Tadi tu yakin dah. Yakin tapi pula.
buat apa? Mula tak yakin pula. Berarti tahu kita terima samad pula. Tahu kita mula-mula tahu terima akan kesamaran, terima akan tak sembunyi pula mula-mula. Mula-mula nyata, tiba-tiba nyata tu pergi menerima kan tersembunyi pula. Begitulah tu ilmu kita. Allah Ta'ala tak boleh kata Tuhan yakin. Tuhan ni tahu dengan cara yakin lah. Tak. Kalau yakin lagi pula. Benda tu yakin dah, terima lagi tersembunyi, terima lagi sama. Hak yakin dah tu pun, bila orang meragu-ragu sikit, mari. Allah Ta'ala tak terima. Tuhan ni tahu dengan cara yakin ke? Ke syok ke? Ke taklid ke? Tak ada benda tu. Tak ada. Kita kadang-kadang kita tahu dengan cara zon. Tahu dengan cara zon. Zon tu tahu, tapi dalam keadaan tahu tu sama juga. Ada kesamaran juga situ. Tahu dengan cara syok. Waham tu teruk lagi lah. Kalau zon tu lagi tidak. Waham tu teruk lagi lah. Tu bahaya dah. Tu kita. Ada Allah Ta'ala. Adakah Tuhan tahu dan nyata sebagai nyata yang terimakan kesamaran tu? Tak. Dia tahu, tak terima dah akan kesamaran. Tahu nyata pada azali dan tetap tahu pada azali. Tahu sampai ke bila-bila. Nyata tak akan terimakan kesamaran dah. Tak terimakan sembunyi lagi. Bahaya tak? Nampak dah? Tuhan ni dia tahu kata kita ada sekarang lah ni. Tapi Tuhan pun mula ragu-ragu. Kok mana? Kita lah ni masyarakat ni macam-macam. Kelakuan masyarakat tu ubah cepat sangat-sangat. Sampai ke Tuhan mula ragu-ragu dah. Tengok keadaan kita. Tak boleh kata ragu-ragu tu Mula ragu-ragu berarti terima dah kesamaran. Terima dah samad. Terima dah sembunyi. Kena hurai. Kena tulis bawah situ. Kena tulis. Maka musnah gadget tu malak tu. Sebagai tahu yang tiada menerima, ia akan tersembunyi. Tulis itu. Betul tiada menerima akan sembunyi. Maka Allah Ta'ala tahu dan nyata sesuatu itu sebagai tahu yang cukup terang dan cukup jelas. Bukan tahu dengan secara zon. Kerana zon itu ialah tahu yang berserta dengan tersembunyi dan samar. Dan juga bukan tahu dengan cara yakin. Kerana yakin itu sungguh pun tahu dengan jelas dan terang, tetapi akan terima keraguan juga sekiranya diragu-ragukan.
maka Allah Ta'ala Dia tahu dengan terang dan nyata, tidak berserta dengan kesamaran dan tak menerima kesamaran dan tersembunyi, yakni tahu dengan samar, dan sembunyi itu tak boleh diterima sekali-kali, di segi akal kita terhadap Allah Ta'ala. Habis itu panjang dah. Harap tulis lah. Lama dah tu. Lama dah pun. Cuba baca sikit seorang. Cuba baca sikit. Boleh dah. Cuba tengok dobit-dobit ha. Maka Allah Ta'ala tahu dan nyata sesuatu itu sebagai tahu yang cukup terang dan cukup jelas, bukan tahu dengan secara zon, kerana zon itu ialah tahu yang berserta dengan tersembunyi dan sama. Ya, bila kita sebut zon, bila kita kata zon ni lebih afdal dah tu. Bila zon tu lagi tidak, syak tu aula lagi dah. Syak lagi aula, waham lagi aula. Kenapa? Kerana zon tu tinggi dah, lebih daripada syak dan waham lagi di nisbah dia. Sebelum nak sampai ke tahap yakin tu, dia lalu kot zon lah dulu yang paling tinggi. Yang paling tingginya bila zon. Lepas sampai ke cara taklid. Taklid tu tahu dah, tapi mengikut orang lagi, tidak ada dalil. Wah kaza. Tu bahaya tu dah. Baca lagi. Zon itu ialah tahu yang berserta dengan tersembunyi dan samar, dan juga bukan tahu dengan cara yakin, kerana yakin itu sungguh pun tahu dengan jelas dan terang, tetapi akan terima keraguan juga sekiranya diragu-ragukan. Maka Allah Ta'ala Dia tahu dengan terang dan nyata, tidak berserta dengan kesamaran dan tidak menerima kesamaran dan tersembunyi, yakni tahu dengan samar dan sembunyi. Sembunyi itu tak boleh wakaf molek. Yakni tahu dengan samar dan sembunyi itu tak boleh diterima sekali-kali dari segi akal kita terhadap Allah Ta'ala. Boleh bahaya. Maka Musanna kata gitu, tiada menerima, ia akan tersembunyi sama sekali. Tu kita ni hak duk yakin-yakin dah, tahu dah, tiba-tiba nyanyak pula. Terlupa. Dulu tahu, tapi lama-lama lupa. Lupa tu orang panggil tahu atau jadi terima pula akan kesamaran. Yalah enggak tu. Tahu tiba-tiba tak tahu. Saya tak ingat dah lah. Berarti dulu tahu, tapi sekarang ni tak ingat dah. Berartinya tahu tadi, terima akan tersembunyi pula dan tak tahu pula. Tuhan begitu tak? Tak. Tuhan tidak begitu. Hebat Tuhan ni. Ilmu dia tu mengaji di mana dia? Tanya gitu pula. Tak boleh tanya. Wa ilmuhu wa la yuqalu mukhtasab. Ilmu Tuhan tak boleh kita tanya. Tuhan tu mengaji. Ia bukan ilmu yang jenis kasbi, dan bukan ilmu laduni. Ilmu benda tu akan terima juga akan keraguan. Walaupun ilmu kasbi, satu hari akan terima kesamaran dan tersembunyi. Allah Ta'ala bukan jenis gitu. Tuhan ni dia fikir berat sampai dia tahu gitu lalu. Bukan ilmu nazari.
Bukan ilmu daruri. Tak masuk semua ilmu Tuhan dengan jenis-jenis benda tu. Kerana semua ilmu yang kita sebut tadi akan terima juga kesamaran dan tersembunyi. Tuhan tahu, nyata jelas pada azali lagi, dan tetap jelas itu sampai ke bila-bila. Ada dah. Dia nyata pada azali dan tetap nyata sekarang ini dan sampai ke bila-bila kenyataan itu. Tak dak terima dak akan tersembunyi dan sama. Boleh atasnya atas Allah Taala. Tu. Masya-Allah. Tu. Kita duk kira apa lagi dah ilmu Tuhan tu sentiasa meliputi kita. Apa lagi kita nak itu? Tu. Habis itu dah. Nak kata ya Allah anta tayaqqanta. Tak leh. Ya Allah engkau ini telah yakin dah, ya Allah. Engkau yakin bahawa saya ni gini-gini. Tak leh hukum kata yakin. Anta alimta, ya. Kita nisbah kepada Tuhan ilmu, ya. Keyakinan tu tak leh nisbah kepada Tuhan. Ya Allah engkau sudah yakin dah bahawa saya ini ya Allah engkau tidak ragu-ragukan keadaan saya gini. Nak kata apa lagi terhadap Tuhan benda tu? Dah. Nisbah ilmu, ya. Ya Allah engkau sudah mengetahuikan kedudukan saya dan saya yakin bahawa engkau sudah tahu. Gitu tak apa. Gitu tak apa. Ya Allah ya Allah engkau sudah yakin bahawa saya yakin. Mana pula? Dia tak kira hak tu ilmu. Kalau kita nisbah lapar yakin apa ilmu semua tu akan terima tersembunyi dan sama. Tak boleh nisbah benda tu kepada Allah Ta'ala. Habis itu, kalau pergi berjumpa sekalipun, perkataan-perkataan itu ditakwinkan. Tak boleh pakai zahir-zahir gitu. Kerana benda tu akan membawa kepada kekurangan pula satu. Tu. Tiada menerima, ia akan tersembunyi dan sama atasnya atas Allah Ta'ala tu. Ingat tak, tiada menerima sekali-kali. Sama sekali. Itu sekali-kali. Dalam kita sekali-kali. Kita sama sekali. Sama ya tu. Tu. Sekali-kali dengan sama sekali. Sama ya. Sama sekali. Sama. Sama. Sekali-kali. Sekali-kali. Sama. Sekali-kali. Apa heran? Sekali-kali itu sama dengan sama sekali tu. Sama. Sama sekali itu sama sekali. Faham tak? Nak pergi pening je tu. Nak pergi pening. Habis itu dah. Maka tiada menerima tersembunyi atas Allah Ta'ala sekali-kali, sama sekali, langsung tak ada. Tak terima benda tu. Tu musnah kita misal lagi. Musnah kita misal lagi. Seperti tu tujuan syarah tu nak misalkan, nak menerangkan lagi. Seperti dia kata, jikalau bahawa seseorang kita ni seperti Zaid kau masalan, misalnya tak di Zaid semata-mata kita ni. Tu tak apalah Zaid ya. Baik pun Zaid, jahat pun dia. Nyanyi kesian ke Zaid. Biasanya tak misal dengan Zaid tu, Zaidun Hindun. Zaidun Hindun. Ajrumiyah pun ulang-ulang hak tu lah. Ya Zaidun qama Zaidun raaitu Zaidan maratu bi Zaidin. Zaid semata-mata. Hindun semata-mata. Bukan. Kesian juga dia dah. Tetapi tujuan hikmat tu mesti ada dalam Ajrumiyah tu, diulang-ulangkan kepala. Sebab apa tuan Ajrumiyah tu tidak misalkan dengan nama lain. Dah misal tu ya Zaidun Hindun, Zaidun Hindun, Zaidun Khalid dah Khalid. Zaidun Bakrun Khalidun. Atau apa lagi? Umar Amrun. Ya, apa? Daraba Zaidun Amran. Sudah ada amat semata. Jadi ulama kata musannaf tu ada hikmat dia. Tujuannya disebutkan Zaidun sama apa ni? Disebut ulang-ulang lafaz Zaidun, sentiasa sebut lafaz Zaidun kerana lafaz Zaidun tu diambil daripada zada. Zada tu bertambah, ziyadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bertambahkan lagi ilmu. Betul.
Amrun tu pun daripada umur. Maka sentiasa Allah Ta'ala barakahkan umur itu dalam ketaatan. Dia betul. Kita hak tu ya. Tu. Tu banyak lagi lah kira-kira. Khalid, kekal. Jangan kira. Tapi nak ambil hak tu ya jadi hero. Dalam tu. Kita pun tak Zaidun lah. Zaidun enggak. Lagi pula orang kita ni jarang-jarang nama Zaidun dah. Kalau tak atas Abdullah, nama kena atas dia ni. Kena atas dia tu Abdullah. Apa Zaidun, Hindun ni orang kita jarang sikit. Orang Melayu kita tak letak nama Hindun. Ada ke Hindun? Tak nama Hindun anak dah. Tak ada Hindun ni. Hindun. Habis itu. Maka yang seperti yang kata jikalau bahawa seorang kita seperti Zaid misalnya. Orang kita Zaid masalah. Adalah ia seorang kita ni Zaid tu. Adalah ia Zaid tu kita kata. Pada wakil, mesti pada wakil. Apa pada wakil? Pada wakil ni pada apa? Pada wakil pada apa? Pada apa? Pada Khorid. Pada diri. Pada diri berlaku. Pada wakil ni pada diri perkara, pada perkara yang berlaku sebenarnya. Faham tu dah. Khorid ni kita ya umum lagi. Kadang-kadang benda tu pada khorid tapi menyalahi wakil. Itu dah kalau kita kata khorid. Sebab kata Zaidun, kita tahu kata Zaid ada dalam rumah. Maka wakilnya macam mana? Cuba tengok. Buka pintu, ada sungguh. Kalau gitu, pada wakilnya Zaid ada. Ilmu kita betul. Kita ada ilmu. Tapi kalau kita tahu kata Zaid ada dalam rumah, tiba-tiba bila buka pintu Zaid tidak ada, berarti kita tak ada ilmu. Ilmu tu, ilmu kita tak betul. Tak mendapat benda tu. Tengok wakil ni, tengok diri perkara tu ataupun perkara yang berlaku, diri pekerjaan tu. Pada diri pekerjaan yang berlaku sebenarnya tu. Tu wakil benda yang berlaku. Benda yang berlaku semuti. Tu. Kita tahu kata di bawah rumah tu ada emah yang ditanam di bawah. Kita tahu gitu. Cuba gali-gali tengok, wakilnya ada sungguh. Wakilnya apa wakil? Benda yang berlaku. Benda yang berlaku sebenarnya. Boleh lah. Benda berlaku tu. Wakil. Tu. Itu. Tu. Boleh bahas tu dah wakil tu. Wakil tu lah menentukan kata khabaran itu dikatakan dusta ke bohong. Kalau orang cerita kata Ja'a Zaidun. Orang cerita kepada kita Ja'a Zaidun. Khabaran itu kazib ke sidik. Dia tu sadiq ke kazib. Tengok di wakil. Kalau wakil tu Zaid datang sungguh, kalau gitu dia tu sadiq. Kalau Zaid tak datang sekali-kali, tak sama sekali, maka khabaran itu kazib. Dia tu kazib. Wakil telah menentukan dustanya seorang dan benarnya seorang. Lebih dah wakil dah. Tu wakil. Wakil. Maka sini musannaf kata, jikalau bahawa seseorang kita tu adalah ia seorang kita tu pada wakilnya, ini pada diri perkara sungguhnya, pada perkara yang sebenarnya, wakilnya seorang itu Zaid masalah hidup 60 tahun. Tu pada wakilnya hidup Zaid seorang itu hidup 60 tahun. 60 tahun ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Wakilnya pun begitu. Tuhan tahu 50. 60 tahun. Hidup 60 tahun. Macam cakap tu. Di dalam taatkan Tuhan 30 tahun pada negeri Mekah. Kira itu. Di dalam tu kalau kira lah. Jangan baca wakah tak kena selera juga. Hidup 60 tahun di dalam taatkan Tuhan. Tak betul? Tak betul, bukan hak murad dia tu. Adalah ia seorang tu pada wakil hidup 60 tahun. Dalam 60 tahun tu
di dalam taatkan Tuhan 30 tahun. Dah. Jadi kalau kira-kira khabar muqaddam lah dalam tu 30 tahun tu tak nak khabar lah lagi ya. Di dalam taatkan Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan tu 30 tahun. Maksudnya 30 tahun dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam 60 tu 30 taat ke Tuhan. Tu 30 tu dalam ketaatan kepada Tuhan. Semenjak daripada umur dia 1 tahun sampai ke 30 tahun tu, tu dia tu tak mengaji. Jadi fasik. Bila masuk sampai umur 30 tahun, mula fikir. Tak boleh ni, aku kena mengaji dah. Aku taat kepada Tuhan dah. Maka semenjak pada 30 sampai ke 60, taat Tuhan. Tu dia. Ni nak boleh. Kita lah ni, umur apa dah? 21. Baru dah. Tak apa kot. Jangan kata tak apa kot, tak boleh. Kerana kita tak tahu kata kita ada berapa tahun dalam ilmu Tuhan. Ya umur kita ni. Kalau kita kata 21, nanti 30 dulu, ngaji semula lah. Kita tahu di mana kata kita 60. Barangkali kita ni 42. Kalau kita 42 berarti separuh umur lah kita. Tak boleh buat main-main. Tu dah, kita tak tahu kata kita nak mati bila. Tuhan siap tak tahu. Ni tak apalah, ini Musa nak misal kepada kita. Dia hidup 60 tahun di dalam taatkan Tuhan 30 tahun. Taat tu pada negeri Mekah. Sempat di Mekah dia. Berarti tak. Hak ni masa Allah ni dia taat dulu semenjak pada umur 1 tahun lagi dia sembahyang. Dia kecek gitu ya tu dah. Kerana dia akan mati pula kemudian daripadanya. Tu. Tengoklah Musa ni cuba misal saja ya. Jangan jangan duk kira-kira apa sangat. Nak misal nampak meliputi ilmu Tuhan ya. Boleh dah. Dalam taatkan Tuhan 30 tahun. Taat tu pada negeri Mekah. Duk sembahyang, duk tawaf. Dialah tukang bang sembahyang Masjid Haramnya. Tu. Tok Imam Masjid Haram pun dia. Dia orang Melayu tapi diberi kelebihan dapat jadi tok imam. Masalah saja ya, syarah banyak. Maka pada negeri Mekah dan mati ia seseorang tu. Mati pula. Mati kemudian daripada 30 tahun hidup di Mekah saat itu, ia mati pada negeri Melayu. Tu mati pada negeri Melayu. Berartinya umur 30 duduk di Mekah dah taat. Lepas pada 30 balik ke negeri Melayu sampai mati. Jadi 60 akhir umur di negeri Melayu. Negeri Melayu ni. Di tanah Jawi ni. Habis itu. Maka Musa dia kata, ni sini ada apa dah? Satunya kelakuan apa? Kelakuan diri Zaid sendiri. Yang kedua kelakuan taat kepada Tuhan dalam umur 30 begini di Mekah pada tempatnya. Lepas tu 30 tahun tu masa tu, 30 tu masa di Mekah tu tempat. Tu mati pula, lepas daripada 30 tahun tu. Lepas tu di negeri Melayu. Tu kira-kira. Maka Musa ni kata, ni nampak jawab jikalau ni. Jikalau bahawa seorang kita tu pada waktu hidup 60 tahun di dalam taatkan Tuhan 30 tahun pada negeri Mekah dan mati ia kemudian daripada 30 tahun tu mati pada negeri Melayu. Kalau begitu maka sungguhnya tu lah sekarang ni. Sungguhnya tu nyo tak kena rajak lah sini. Maka sesungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala sedia kala lagi. Tahu tu pada sedia kala lagi. Faham tak dah? Tahu Tuhan, tahu sedia kala. Ni nak apa yang Tangizi Qadim ni, sedia kala ni tahu, takluk ilmu Tangizi Qadim di sini. Mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Sedia kala lagi dah. Sebelum Zaid nak ada lagi dah tahu dah.
Belum Zaid seorang ni nak ada lagi dah. Masa tu Zaid duduk dalam benih siapa tahu. Masa Nabi Adam tu tak ada lagi. Berarti bila Nabi Adam tak ada, Zaid jauh lagi sangat nak ada. Belum Nabi Adam ada, Tuhan tahu dah. Tahu kata Zaid tu akan ada pada negeri Mekah begini. Tu dah. Tu ilmu pada azali lagi. Sebelum ada mencipta apa-apa makhluk lagi, tahu dah benda tu akan berlaku gini. Sampai ke bila-bila. Tu. Dia tahu dah ni. Kata seorang ni akan duk mengaji di luar. Kelakuannya begitu. Ya ni kelakuan begini. Ya ni duk perhati. Ya ni fikir benda lain. Ya ni mengantuk. Ya ni tidur. Ya ni khoya. Itu mata tiap-tiap kelakuan Tuhan tahu pada azali lagi. Lepas tu wakilnya begitu sungguh apa yang kenyataan dia pada azali. Ni tu. Gitu. Ini macam-macam kelakuan. Wakilnya tak menyalahi dengan wakil sikit pun. Kenyataan begitu, begitulah wakil. Tu dia. Tengok tu. Dan dia tahu kata siapa yang akan dapat ilmu pada malam ni. Dia tahu dia azali lagi. Dan dia tahu kata siapa yang dia akan beri ilmu pada malam ni. Azali lagi. Jangan nak bimbang. Bimbang apa lagi? Tu. Tu dah tu. Takut tu bila kita tahu kata Tuhan tahu dah. Oh. Berarti Tuhan tahu dah kata kita ni ahli syurga ke neraka. Tu kita tak tahu tapi dia tahu. Tu tak jadi dia sedih, dok jadi susah hati tu. Susah hati. Tu dia pada azali lagi. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Ilmu sudah tahu di azali dan iradat sudah menentu pada azali bahawa seorang itu akan masuk ke neraka. Aku sudah menetap pada azali lagi dah. Haqqal qawlu. Maknanya telah menentu pada azali lagi ilmunya sudah tahu pada azali dan iradat sudah menentu pada azali dah bahawa la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Aku nak penuh juga neraka jahanam. Aku nak penuh juga neraka jahanam. Aku tak beri kosong neraka jahanam. Aku nak beri penuh juga. Sebab tu dia buat jadi orang kafir kepada dia tu. Padahal dia tahu dia azali lagi. Sebab tu walau syi'na kalau kami kandak la'ataina kami akan beri kulla nafsin semua tu aku akan beri hidayat semua kalau kami kandak. Berarti wakilnya kami kandak begitu tak? Tak. Kami tak kandak gitu. Kami nak kandak juga nak penuh neraka jahanam. Faham di situ? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Boleh faham situ juga kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin dolar lah. Kalau kira kami nak beri pun boleh. Tu tak ada apa. Siapa nak petikai la yus'alu amma yaf'al. Tak ditanyakan apa ia buat. Wahum yus'alun. Mereka tu lah akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Apa tu yang buat tak ditanya. Dia kan nak gitu. Oh tak zalim ke? Hak dia. Nak zalim apa hak dia? Dia tak buat kita di mula pun tak apa. Hak dia. Atau orang tak buat kita ni zalim. Yang zalim ni kita merentahkan akan hak orang lain. Kita akan merentahkan akan hak orang lain, memilikkan dan menguasaikan hak orang lain, tu orang panggil zalim. Faham tu dah? Tu lemu hak Zaid, kita ambil lemu Zaid mari galau. Mak kerja. Kita zalim akan Zaid. Zalim akan lembu. Tapi Allah Ta'ala bukan. Hak tu hak dia semua. Wahakaza. Maka dia tahu pada azali lagi. Ingat baik-baik. Nyata dah pada azali. Kenyataan sudah ada cukup di azali lagi dah. Segala kelakuan. Allahu Akbar. Habis itu dah. Maka dia kata maka sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi
Tahu dengan apa? Mengetahui dengan pengetahuannya. Ini sifat ilmu. Tak ni mengetahui itu takluk. Mengetahui itu takluk. Takluk tanjizi qadim. Mengetahui dengan pengetahuan, dengan sifat-sifat ilmunya Allah Ta'ala tu. Tuhan tahu dengan pengetahuan Allah Ta'ala ni. Pengetahuan mana? Pengetahuan yang sedia itu. Sifat bagi pengetahuan. Pengetahuan yang sedia. Sifat ilmu yang sedia tu, Tuhan tahu dengan ilmu yang sedia tu, tahu akan apa? Akan segala perkara. Berarti tahu pun sedia. Tahu pun sedia. Lepas tu dah. Dua kali tu, dua perkara yang jadi sedia tu. Hak sedianya sifat ilmu yang ada di zat pun sedia, tahu dengan sifat ilmu tu pun sedia. Boleh faham? Tahu pun sedia, tahu dengan sifat ilmu tu, bukan dengan zat tu. Lama tahu dengan zat pula. Tahu. Apa salahnya ya tak? Apa malah? Tengok. Dah. Tanpa ilmu pun je tahu. Cuma ilmu lazim. Tak tahu dengan ilmu tu. Tahu dengan ilmu Allah Ta'ala. Tu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Habis dengan pengetahuannya yang sedia itu. Boleh faham dah? Tahu apa? Tadi baru kira ya, kira takluk, kira sifat je baru. Muta'allaq tak ada lagi. Telah mengetahui oleh Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Itu dia katakan takluk ilmu tanjizi qadim. Tahu dengan apa? Tahu dengan sifat pengetahuan Allah Ta'ala yang sedia tu. Tu sifat Tuhan. Tahu benda apa? Tahu mengetahui akan orang itu. Tu muta'allaq. Tu kenyataan. Itulah dikatakan ketahuan. Itulah muta'allaq bagi ilmu. Boleh faham? Tahu akan. Ini maf'ul bagi mengetahui tu. Mengetahui akan orang itu, akan Zaid tu masalah. Tuhan tahu diri Zaid tu. Zaid tu orang panggil apa? Zaid dikatakan, diri Zaid tu dikatakan ketahuan Tuhan ataupun kenyataan dalam ilmu Tuhan. Perkara hak Tuhan nyata. Zaid tu maksud dalam benda harus ke benda wajib ke benda mustahil? Benda harus. Tuhan tu salah satu daripada kenyataan yang Tuhan tahu, benda harus. Itu diri Zaid tu. Zaid itu. Dan berkelakuannya orang itu. Zaid tu. Ni atau pada orang itu. Dan tahu mengetahui akan orang itu, akan diri orang itu. Diri Zaid tu sendiri. Mengetahui dan mengetahui akan berkelakuannya orang itu. Zaid tu masalah. Berkelakuan dengan itu kelakuan. Apa kelakuan itu? Seperti taat masalah. Taat tu pun kelakuan. Dah, dia tahu kelakuan tu, taat ke. Tu. Lepas tu berkelakuan dengan itu kelakuan. Berkelakuan di dalam itu masa. Masa 30 tahun. Tu faham dah. 30 tahun mula-mula taat. 30 tahun kemudian paling fasik jadi fasik pula. Itu dia tahu semua dah. Itu masa. Taat kepada Tuhan. Dan itu tempat atau pada itu masa. Dalam itu masa dan dalam itu tempat. Pada Mekah ke, pada masa tu, pada negeri Melayu ke, masa-masa gini. Kita ni Allah Ta'ala suruh tahu mana Ghazali lagi. Sebab kita ni Allah Ta'ala tahu kata kita, diri kita. Dan berkelakuan mengaji agama. Di mana? Pada masa 10.30 di Ruwayawi. Tempat tu. Dan sebentar lagi akan ada apa? Oh, masya-Allah ilmu. Tu ilmu tu ni. Habis itu. Dia tahu kata meliputi ilmu Tuhan semua dah. Kita duk bimepo lagi dah. Duk bimepo. Takut Tuhan tak tahu. Kelakuan kita susah. Takut Tuhan tak tahu. Takut apa? Tuhan tahu benda tu. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, semasa dia dibakar oleh Namrud, dicampur ke dalam api, masa tu Jibril datang. Jibril kata,
indaka hajah, ada hajat apa nak minta ke aku semasa tu? Ada hajat apa? Engkau ada hajat apa? Wahai Ibrahim, adakah engkau berhajat apa-apa sesuatu untuk tak nak minta kepada aku? Nabi Ibrahim kata, amma ilaika fala. Adapun berhajat kepadamu wahai Ibrahim, maka tidak apa-apa berhajat. Tak berhajat apa-apa, kerana mu tu pun malaikat, hak Tuhan juga. Ku berhajat apa kepadamu? Wa amma ilaihi, adapun berhajat kepada Allah, fa ilmuhu bihali yughni an su'ali. Berhajat kepada Allah, maka ilmu dia dengan kelakuan aku sekarang lah ni, ilmu tu dah sudah cukup untuk aku nak minta dah. Tak kena minta apa, dia tahu belaka dah. Tu satu maqam. Maka orang tu, orang wali-wali ni kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang yang dia datang perasaan tak ada nak minta doa nak apa, kerana dia merasa kata dia tu Allah sudah tahu semua dah kelakuan dia, maka dia tak berdoa. Tak ada apa juga. Datang satu kelakuan rasa nak memohonkan, minta kepada Tuhan banyak-banyak, kerana itu akan menzahirkan sifat kehambaan. Tak ada apa juga. Ikutlah nak buat macam mana pun. Kita tak doa sebab malah. Tak mau doa, malah nak doa. Tapi dakwa je kata, Tuhan tahu dah kita. Padahal hakikatnya malah. Itu. Mereka ni je datang daripada hati mereka. Kadang-kadang rasa malu nak minta. Kerana segala nikmat tu pun banyak dah Tuhan bagi, seperti Nabi Ayub. Malu nak minta dah. Nikmat Tuhan bagi tu pun, Islam dan iman tu pun sudah cukup dah. Wa huma min a'zamin ni'am dah. Nikmat lain, rasa malu. Hanya macam-macam ya. Tapi ilmu Tuhan sudah tahu dah pada azali lagi tentang hal kita. Tu. Bukan alim biasa, khabir. Khabir pula tambah daripada alim tu. Khabir ni tahu benda luar, benda dalam semacam mana tahu di luar. Kok dalam dia tahu lebih dalam hati kita. Wallahu khabir, sebab tu Allah Taala wallahu khabirum bima ta'malun. Bukan alimun saja, khabirun bima ta'malun. Amalan kamu sama ada dalam hati kamu pun Tuhan tahu. Amalan yang berkaitan dengan hati pun Tuhan tahu. Bukan amalan zahir saja. Tu habis. Nampak dah? Katakanlah. Maka di sini Musannaf kata lagi. Dia kata, dan telah nyata di makian itu, telah terang, telah jelas di makian itu. Di makian apa? Dan telah nyata di makian itu. Di makian itu apa? Di makian itu orang-orang itu sampai akhir tu lah. Orang itu kelakuan begitu, tempat begitu, masa begitu. Tu di makian itu rojak kembali kepada semua benda tu. Telah nyata di makian itu orang itu berkelakuan begitu sampai akhir. Telah nyata di makian itu, nyata baginya, bagi Allah Ta'ala. Nyata bagi Tuhan dah. Nyata di makian itu tu. Nyata bagi Tuhan. Nyata balik ke Tuhan dah. Tapi nyata tu dengan dia. Dengan apa? Dengan pengetahuannya tu. Dengan sifat sana itu. Telah nyata di makian itu, nyata di makian itu perkara-perkara, zaid ke kelakuan begitu ke, nyata baginya, bagi Allah Ta'ala. Bagi Tuhan tu nyata dah. Nyata ni nyata pada azali lah. Nyata di makian itu, yang ni nyata pada azali, nyata pada sedia lagi. Nyata baginya, bagi Allah Ta'ala. Nyata dengan dia, dengan pengetahuannya yang sedia tu. Boleh katakan lagi, dengan dia, dengan pengetahuan yang sedia tu lah. Faham tu dah? Musannaf. Lepas tu tak disebut dah. Takkan sebut dah tadi. Sebut dah tadi, tapi dia sebutkan sekali lagi takkid supaya nak buat tangga kepada sebutan lagi akan datang. Dan berpanjangan di makian itu nyata, dan kenyataan tiada lenyap sesuatu daripadanya sekali-kali. Tu nak situ sebenarnya. Tadi pun sudah faham dah. Tu nampak tak? Nampak tak nampak? Nampak dah. Kalau orang sentiasa biasa dengan kitab Jawi dan cara-cara uslub kitab Jawi,
dia akan mudah faham. Malaikat orang baru ngaji jawi. Baru ngaji jawi tu penat sikit. Kalau dia sudah mengaji kitab tu biasa ya sebut kecek-kecek gini. Sebut-sebut gini, oleh, ada, akan apa semua tu dia tak jadi. Susah sangat untuk nak faham benda tu. Lebih lagi Baqaratun Amani ni. Baqarah ni. Jadi Baqarah. Bukan kita ni Baqarah, kita nak di Baqarah. Dengan sebab baca Baqarah mula-mula jadi orang mula. Tapi bila baca Baqarah mula jadi Baqarah. Apa ni? InsyaAllah bukan kita Baqarah, kita akan jadi Baqarah juga. Tu buah pertama bagi kita juga ni, ilmu usuluddin ni. Tu buah pertama. Kita akan jadi Baqaratun wilayah, Baqaratul qaryah. Tu lah qaryah tu tak ada orang mengajar sebab usuluddin lagi masalah. Kita ni Baqarah dia, buah pertama. Dalam negeri kita tu, dalam kampung kita tu. Dah. Nampak tak? Boleh. Baqarah tu. Tu. Baqaratul usrah tu. Aku tu. Habis itu. Maka kata dia musannif, jangan lupa tadi dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala telah nyata. Jadi nyata pada sedia lagi. Nyata di makian itu orang-orang tu. Telah nyata di makian itu pada azali. Nyata baginya. Takluk malah tu. Nyata baginya. Bagi Allah Ta'ala. Nyata. Terang. Nyata dengan apa? Dengan dia. Dengan sifat. Nyata dengan sifat ilmu. Atau kita kata dengan pengetahuannya yang sedia tu. Ikutlah tak mulai. Allah Ta'ala nyata dengan ilmu tu. Nyata pada bila dia? Pada azali. Dengan sebab ilmu tu sedia, Tuhan nyata pada sedia. Tuhan nyata. Dan berpanjangan di makian itu nyata tu. Berpanjangan, berkekalan. Oleh di makian itu nyata tu. Nyata tu berpanjangan. Semenjak dari azali sampai kepada masa ini dan sampai ke bila-bila. Berpanjangan, berterusan, berkekalan, berpanjangan di makian itu nyata tu. Faham tak? Jelas Tuhan tu. Dulu Tuhan tahu kata akan berlaku apa pada hari kiamat. Pada azali lagi Tuhan tahu kata, Tuhan tahu bahawa akan berlaku apa-apa pada hari kiamat. Dan berkekalan nyata itu sampai kepada sekarang dan sampai ke bila-bila. Faham dah? Setelah benda tu berlaku dah pun sudah nyata lagi. Bukan kata habis dah kenyataan tu. Faham tak? Misalnya, yang nyata kata zat itu adanya umur 60 tahun. Tak akan mati pada hari Khamis masa 12, jam 12. Bila sampai hari Khamis jam 12, zat itu mati tak? Mati. Selepas pada mati, adakah Tuhan nyata lagi kematian tu? Nyata lagi tentang diri zat itu. Bukan kata bila kata sampai 60 tu habis dah kenyataan tu, Tuhan balik jahil semula tentang hal zat itu. Okey, nyata walaupun sudah berlaku daripada wakil, benda tu kenyataan tu tetap nyata sampai ke bila-bila. Kita kadang-kadang yang nyata belum pada nak berlaku. Bila sudah berlaku lama-lama lupa. Lama-lama lupa dah perkara tu. Tuhan dah. Dah. Allah Ta'ala sudah mengasihi lagi. Walaupun supaya Nabi Adam sudah meninggal dunia, kenyataan Allah Ta'ala berkait dengan Nabi Adam pada masa dulu pun tetap nyata sampai ke bila-bila. Dah. Bukan kata sekarang ni tu lupa banyak dah perkara dulu-dulu. Oh, tak nyata dah tu. Nabi Adam sudah buat apa kesalahan apa? Nabi Adam makan buah gini. Bukan kesalahan apa dah. Nabi Adam berlaku benda-benda ni. Maka sekarang ni Allah Ta'ala mulai tak nyata dah benda tu. Ada. Tetap berkekalan nyata tu.
Faham tu, faham. Tu habis itu. Sebab itulah bila sampai hari kiamat, Tuhan tanya kita bukan tak tahu. Dia sudah tahu pada azali lagi dan tetap nyata kenyataan itu tentang kelakuan kita. Kata kita buat jahat ke buat baik. Tapi tanya juga untuk menzahirkan di hadapan khalayak ramai itu ya. Apa kamu buat terhadap ilmu? Apakah kamu syukurkan ilmu kamu? Aku beri nikmat harta kepada kamu, apakah kamu buat? Tanya bukan tak tahu. Tanya apa? Tanya untuk menyata, menzahirkan keadilan di hadapan yang ramai saja. Padahal benda tu sudah nyata pada azali dan tetap nyata sampai ke bila-bila kelakuan kita tu. Tu depan esok tu boleh sakit boleh sakit tu. Kamu ni bohong. Mulut nak bohong lagi. Ya Allah, saya ni tu. Ilmu yang saya mengajar ni, saya mengajar kerana Allah Ta'ala je. Kamu ni bohong. Kamu mengaji untuk nak berbangga-bangga depan manusia ya. Nak bagi manusia panggil kamu orang alim ya. Nak bagi manusia panggil kamu tu ustaz, tok guru. Masalah. Ada sebut dah hadir tu. Allah Ta'ala sudah nyata. Jangan tak akan boleh faham. Tu. Apa dah? Allahu Akbar. Nanti tunggu tu masa tu. Masa tu. Habis itu maka sini Musannif kata berpanjangan di maka itu nyata tu. Nyata tu takluk tu. Nyata tu takluk tu. Berpanjangan takluk nyata tu dan kenyataan ini muta'allaq. Muta'allaq pun sudah berkepanjangan atau kepada nyata. Berpanjangan di maka itu nyata dan kenyataan. Apa sini? Tahu pun tahu pada sedia dan tetap berterusan tahu tu sampai ke bila-bila. Perkara yang ditahu pun pada sedia lagi. Sabit pada Allah Ta'ala pada sedia lagi perkara kenyataan tu. Bila Tuhan tahu pada sedia, dia ada kenyataan pada azali lagi. Maka kenyataan tu ada pada azali. Cakap saja kata ada pada hakikatnya kenyataan tu bukan benda ada maksud Amr Itibari. Tapi kenyataan tu ada pada azali dan sampai ke bila-bila kenyataan tu tak akan hilang daripada Allah Ta'ala. Dah dua perkara tu kena kira mula tu. Nyata itu takluk, kenyataan itu muta'allaq. Kerana bila takluk pada azali, lazimnya muta'allaq pun sabit pada azali. Ya benda tu dah, ya berakir dah. Bila nyata pada azali, kenyataan pun pada azali. Ilmu pada azali, nyata pada azali, kenyataan pun pada azali. Faham tak dah? Ya muta'allaq dengan takluk ni ya lazim dah. Bila takluk ya ada muta'allaq. Lazim. Kalau baru takluk, baru ada muta'allaq. Kalau sudah pada azali takluk, maka sudah ada pada azali muta'allaq. Yang dua tu sama. Boleh faham? Tu dia. Habis. Dua perkara Musannif bagi tu. Masya-Allah kita ni ya jaga ada tiap-tiap perpatah tiap perkataan tu ya ada mafhum dia. Tak ada sia-sia dah. Habis. Perpanjangan di maka itu nyata dan kenyataan. Apa makna berpanjangan? Tafsir lagi. Tiada lenyap. Tafsir mana berpanjangan? Berpanjangan, berterusan, berkekalan di maka itu kenyataan dan nyata tu. Berpanjangan. Tiada lenyap. Kalau lenyap, tak berpanjangan. Bila tiada lenyap, berarti berpanjangan. Apa lenyap? Tiada hilang, tiada lenyap. Tiada apa? Ya. Binasa ni yo kira-kira benda ada dah. Benda ada ni sebut tu binasa tu nak pergi ke benda ada. Kerana kenyataan tu bukan benda ada. Sebab kita ni kita kata tahu. Kita tahu, lepas pada tahu tu kita lupa. Kenyataan tu sudah hilang dan lenyap daripada kita. Bukan binasa, tak namakan binasa kenyataan tu. Tak binasa. Kadang-kadang dia hilang sebentar waktu. Lepas dia mari pula. Tu dinamakan lupa. Lupa-lupa ni bila orang sebut
Oh, nyata balik semula. Hak tu baru nyata pula. Dia tak binasa. Dia lenyap je sebentar tu. Kalau dia lenyap terus, orang panggil apa? Nyanyok ada. Nyanyok. Lenyap terus. Siapa mu ni? Anak siapa? Padahal dia tanya anak dia sendiri dah. Mu anak siapa? Anak Ahmed tu. Anak ibu tu lah. Anak mak tu lah. Tak nyata lagi. Gitu je. Padahal bagi dia tu tak tahu lagi. Lepas tu, lepas pada tu seminit, mak anak siapa? Tanya pula. Kenyataan pergi ke mana habis? Ke mana habis kenyataan tu? Hak tu lenyap dah. Kenyataan tu sudah lenyap. Nyata tak nyata dah. Lenyap dah nyata. Dan lenyap dah kenyataan itu. Daripada seorang itu. Allah Ta'ala ada gitu. Tuhan nyanyok dah. Tengok ni. Musim-musim pun tak tukar-tukar takih habis dah. Musim hujan jadi kemarau. Musim kemarau jadi hujan. Nyanyok dah Tuhan. Ini kot tu. Kenyataan tu tak ubah-ubah dan tak lenyap. Semua tu Tuhan tahu dah kata Tuhan akan melakukan mengikut musim ataupun bersalah. Bukan Tuhan nyanyok dah. Orang kita ni ada orang yang tak mengaji kata lah. Ya Allah. Tuhan tengok sampai ke Tuhan pun sakit kepala. Sampai ke Tuhan pun sakit kepala. Sampai Tuhan berpening. Ada itu. Sedap mulut dia. Kacau habis sekarang ni. Kacau bila sampai ke Tuhan berpening. Nak ukar masalah macam mana? Dia kata. Tengok ni. Sampai ke Tuhan berpening kau. Bukan sampai ke Tuhan, sampai ke mung tu pening. Jangan kata sampai ke Tuhan. Lepas tu sampai di mung je, tak sampai ke Tuhan. Sampai ke mung yang pening. Pening. Kalau mu pening, kalau mu tak pening, mu tak kata gitu. Ingatlah. Habis itu. Jaga-jaga perkataan orang awam ni kadang-kadang dengan sebab tak mengaji, dia keluar macam-macam. Kita orang ngaji kena jaga perkataan tu. Dia ngaji Usuluddin je ada jaga. Ni kecek ini ke tak boleh. Cakap sekadar ni boleh, batasannya gini. Lebih pada ni itu melampaui had. Ya ada jaga dah. Habis itu. Lagi pula dia kata, ingat, nak baca lagi. Tiada lenyap, dia kata, sesuatu daripada Allah Ta'ala. Tiada lenyap sesuatu pun. Tiada lenyap sesuatu maklumat, suatu kenyataan. Tiada lenyap daripada Allah Ta'ala. Sekali-kali. Tak lenyap dari Tuhan. Tak lenyap dari Tuhan. Ingat malah tu. Tu. Suatu pun tak lenyap dari Tuhan. Walaupun suatu pun. Maklumat-maklumat dia. Tetap begitulah sampai ke bila-bila. Sampai ke bila berpanjangan? Berpanjangan hingga kepada ketiadaan kesudahan. Tu takluk kepada berpanjangan tu. Berterusan maklumat, berterusan kenyataan dan maklumat. Berterusan tahu dan berkekalan maklumat itu hingga kepada ketiadaan kesudahan. Faham tak? Tak berkesudahan. Hingga sampai ke bila-bila. Tak habis. Sehingga tak ada akhir. Senang. Sampai hingga kepada bila-bila. Sampai ke bila-bila. Berpanjangan sampai ke bila-bila. Lepas tu sampai ke bila tu bila? Tak ada bila. Moga sampai ke bila-bila. Bila kata sampai ke bila-bila, tak boleh kata bila tanya kata bila. Kerana sampai ke bila-bila. Boleh tak? Bila sampai ke bila-bila, tak boleh tanya kata bila. Kalau itu sampai ke bila? Tahu sampai ke bila? Sampai ke bila-bila? Apa sampai ke bila? Tak tanya dah lah sampai ke bila. Bila kata sampai ke bila-bila dah. Bahasa Melayu ni dah. Bila ulang 2 kali tu tak boleh tanya dah. Sampai ke bila? Itu tanya. Sampai ke bila-bila? Itu khabar.
Sampai ke bila? Soal. Sampai ke bila-bila itu khabar. Cerita lah. Jadi, oi, bahasa Melayu pun sedap juga, oi. Tu. Sampai ke bila itu kalam insya'i. Sampai ke bila-bila itu kalam khabari. Sampai ke bila Tuhan tahu? Sampai ke bila-bila? Tahunya. Sampai ke bila-bila? Tak habis-habis. Tak berkesudah. Dah. Tu. Habis. Boleh kata gitu. Tiada berkesudahan. Boleh berharap. Tu satu. Wakah situ. Kita ni wakah kena penting sekali wakah boleh. Dan sedia kala mengetahui. Ni nak balik semula pula ni isti'nab, nak mulai cerita semula pula. Dan sedia kala mengetahui atau dikatakan takluk tangjizi qadim dan nyata, dan ni atau pada mengetahui. Mengetahui dengan nyata jangan lupalah hak sama ya tu, mengetahui dan nyata tu. Waktu lah ya tu. Dan sedia kala mengetahui dan sedia kala nyata. Tu hak tu lah. Allah Ta'ala apa nak kecek mudah-mudah. Sedia kala mengetahui, yakni tahu sedia kala tu. Sini hak tu dah. Dan sedia kala mengetahui, yakni sedia kala tahu sedia kala. Tu makna itu. Sedia kala mengetahui dengan makna tahu sedia kala. Tu sini kalau gitu faham tak? Dan sedia kala mengetahui, yakni dan tahu sedia kala tu. Dan nyata, yakni nyata sedia kala tu. Tahu sedia kala dan nyata sedia kala. Mengetahui dengan pengetahuan itu, dengan sifat ilmu, dengan pengetahuan yang sedia tu. Dikatakan takluk ilmu tangjizi qadim namanya. Tu khabar. Boleh faham dah? Ni. Dan sedia kala mengetahui. Tahu pada sedia kala lagi. Tahu tu, diri tahu sendiri tu. Tahu tu. Nyata dan tahu tu. Tahu bila? Tahu pada sedia lagi. Tahu tu dinamakan takluk. Dinamakan takluk. Adapun pengetahuan dinamakan sifat. Kenyataan tu dinamakan muta'allaq. Tu muta'allaqnya. Boleh faham? Ni kita takluk ya, takluk. Kerja. Tahu. Bila ada sifat pengetahuan dapat tahu. Tahu tu orang panggil kerja sifat tu. Bila ada sifat tu kerjanya dapat tahu. Dapat tahu. Atau dapat tahu tu, dapat tu idrak. Tahu tu sama dapat tahu. Dapat dengar. Dapat lihat. Tu bahasa Melayu kecil kan dah. Dapat melihat, dapat mendengar. Yang hadirin semua sudah dapat mendengarkan benda tu. Dapat mengetahui. Tu bahasa Melayu mengecek juga dapat. Tu idrak. Tu idrak. Dapat mengetahui. Dapat mendengar. Yang hadirin sekalian sudah dapat mendengarkan. Tu dapat mendengar. Jadi 3 benda tu ya sebut dapat. Adapun tapi bahasa Melayu dapat semua. Dapat bercakap. Dapat juga dah. Dapat dengan mana boleh bercakap. Dengan boleh bercakap. Adapun dapat mengetahui bukan makna boleh mengetahui. Dengan makna mendapat tu sendiri. Tu bahasa dia. Kira pula. Tak apalah. Kembali ke kitab kita. Dan sedia kala mengetahui, jangan lupa asal tu. Sedia kala tahu pada sedia dan nyata. Faham dah? Dan tu atap apa? Atap kepada dan nyata tu atap pada baru ngaji tak dia khilah dah. Khilah orang lama dah. Tu. Dan atap kepada mengetahui tu. Bila atap situ kita boleh kita ulang kedua kali lah. Dan sedia kala mengetahui. Sedia kala mengetahui dan sedia kala nyata. Tu lah tu. Kesimpulannya dan tahu sedia kala dan nyata sedia kala tu. Payah lagi. Tahu dan nyata pada sedia tu. Tu mudah. Mudah tu.
tahu dan nyata pada sedia kala tu, itulah dikatakan takluk ilmu tanjizi qadim. Tu khabar di situ. Tapi supaya nak keluar lagi takut mengetahui dengan zat ke apa ke, misalnya kait sentiasa tu. Mengetahui dan nyata dengan pengetahuan tu lah, dengan sifat ilmu tu. Sifat-sifat ilmu pengetahuan dia yang sedia kala tu. Betul dah. Tahu dan nyata pada sedia kala lagi. Tahu dengan sifat ilmu dia yang sedia tu. Tahu itulah dinamakan, dikatakan, dinamakan oleh ulama usuluddin, dipanggilkan takluk ilmu yang tanjizi qadim. Ni ilmu ada satu takluk je. Bila sebut tak ilmu, satu kerja yang sifat ilmu, iaitulah takluk ilmu tanjizi qadim. Tidak ada suluhi qadim, tidak ada tanjizi hadis. Tidak ada benda yang bertuhan baru tahu. Dan tidak ada patut tahu, patut tidak tahu. Hanya sudah tahu pada azali. Tu orang panggil takluk ilmu tanjizi qadim. Takluk ilmu, kerjaan ilmu, kerja yang tanjizi, yang sudah lulus dan selesai. Qadimun, pada sedia kala lagi. Selesai pada sedia dah. Sudah lulus dan selesai pada sedia dah pengetahuan tu. Bukan baru tahu seperti kita ni. Kita dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Tu baru tahu, baru takluk. Baru selesai. Tuhan bukan baru tahu. Tu. Dalam dunia sekarang ni, tiap-tiap hari manusia bernafas. Berapa kali bernafas? Nafas kita ni, nafas dengan muqtadil lah, pertengahan. Manusia sedunia ni, berapa nafas manusia? Tahu tak? Tak tahu. Tuhan tahu tak? Azali lagi tahu. Lepas tu dalam nafas semua tu, nafas yang mati pula. Berapa pula nafas yang hembusan yang terakhir? Tak tahu kita. Tuhan tahu. Dan berapakah hembusan pertama yang baru lahir? Tak tahu kita. Tuhan tahu. Tapi tak tahu kita benda tu tak dinamakan jahil. Kerana perkara tu bukan perkara yang jenis kita kena tahu. Allah Ta'ala, semua benda tu jenis Tuhan kena tahu. Dah tak tahu tu jadi jahil. Berapakah titik, berapakah air hujan, berapa titik air hujan yang turun pada malam ni? Serata dunia. Kita tak tahu, tak dinamakan jahil. Ilmu ni jahil ilmu ni. Tak tahu kata hujan berapa titik. Oh, siap. Kalau itu jahil semua kita. Berapa biji pasir? Pasir tu ada berapa butir biji pasir di pantai tu? Aku tak tahu. Jahilmu. Tak boleh kata jahil kerana benda tu bukan benda yang jenis kita kena tahu. Ada Allah Ta'ala hak tu ma min sya'nihi ayyu'ama. Dia kena tahu benda tu. Tuhan tak tahu benda tu, Tuhan jahil. Tu. Faham dah? Tu. Tuhan semua kena tahu. Allah Ta'ala mesti kena tahu semua perkara. Tu. Tak tahu tu dikatakan jahil. Tu. Tu ulama gila-gila qala ba'duhum, dia kata setengahnya kata nafas manusia pada tiap-tiap harinya tak lebih pada 124,000 nafas. Tu qala ba'duhum, itu pun bukan kata jangan yakin. Tengoklah kitab-kitab ulama ada sebut qala ba'duhum 124,000 nafas tiap-tiap hari. Nafas yang muqtadin. Berarti orang kita ni banyak pada tu lagi dah. Banyak pada tu lagi. Kena jadi sikit sangat. Tapi ada sebut lagi kitab lah. Kita ingat apa masa duk ngaji dengan Tok Guru. Kitab apa Syarqawi Hudi ada sebut. Lepas tu tiap-tiap tahun ikan dalam laut ada banyak mana? Ada ulama buat kajian gitu je. Tu pun setelah Allah Ta'ala bagi pengetahuan kepada mereka. Kalau Tuhan bagi tahu pun tahu lepas pada tu.
Tu. Maka manusia tak dapat tahu. Lebih lagi benda gaib tak dapat tahu. Malaikat Allah Ta'ala bagi tahu. Tahu. Tak ada masalah pun. Nabi tahu tak benda gaib? Tak tahu benda gaib, tapi tahu lepas dah Tuhan bagi tahu. Apa salahnya kalau Nabi tahu benda gaib selepas Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia? Tuhan kata macam-macam lah benda tu. Apa dah sebut nampak? Nampak ada isu kok. Habis itu. Maka katanya, kata musannaf, ingat itu dikatakan takluk tanjizi qadim. Ataupun takluk inkishaf. Tu ialah pula orang panggil takluk ilmu tanjizi qadim. Takluk inkishaf sebagai takluk inkishaf. Apa panggil takluk inkishaf apa namanya? Takluk inkishaf, takluk tanjizi qadim. Tu dia. Habis. Hak tu iktibar apa? Iktibar sifat. Iktibar sifat ni takluk tu dinamakan takluk tanjizi qadim. Tapi bila iktibar diri takluk sendiri, orang panggil takluk inkishaf. Supaya kita kata kudrat ni iktibar diri sifat dia sendiri, orang panggil takluk suluhi qadim tanjizi hadis. Tapi bila iktibar kerja dan takluk je, dinamakan takluk taksir. Takluk taksir, mengada meniada. Begitulah. Sebab kalam ni takluk apa? Ada macam-macam lah. Tak apa kalam panjang lagi. Apa kita kata? Kudrat iradat. Tu iradat ada apa nama iradat ni? Suluhi qadim. Lepas tu tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Tu takluk iktibar diri sifat tu. Sifat tu takluk tapi kira pada pihak sifat. Adapun kalau takluk tapi kira ke diri takluk sendiri, itu katakan takluk takhsis namanya. Macam-macam lah benda hak tu lah, hak sama ya. Orang panggil takluk inkishaf. Takluk inkishaf ni takluk apa? Takluk ternyata inkishaf. Tu musannaf kata, arti inkishaf tu apa inkishaf? Arti inkishaf nyata. Tu sebenarnya inkishaf bukan nyata. Kashfun tu membuka asalnya dah. Kashfun tu membuka. Tapi sini pakai makna lazim ni. Kena tulis sikit. Bentuk inkishaf tulis sikit dia. Takluk inkishaf. Asal makna inkishaf ialah terbuka. Dan di sini digunakan dengan makna nyata. Kerana dipakaikan makna lazim. Yakni lazim daripada terbuka. Maka nyatalah sesuatu. Ini dikatakan min itlaqis sabab. Ini bahasa Arab lah. Min itlaqi as-sabab wa iradah al-musabbab. Wa iradatil musabbab. Tu inkishaf asal makna ternyata. Kashfun tu buka. Buka. Bila inkashafa alih kepada wazan infa'ala, terbuka. Situ ulama petikai lagi. Adalah kitab Sibai tu, Imam Sibai petikai. Masalah pergi pakai inkishaf betul-betul tu ada tak lepas pada memwahamkan. Karena inkishaf ni ia mutawa'ah daripada kashfun. Nampaknya Tuhan tu baru ialah kerana kesan daripada buka tu, maka nyata. Ternyata ni setelah daripada
dinyatakan, barulah ternyata. Lalu tu kalau pakai inkishaf dia kata, nampak Tuhan baru tahu. Tak apalah ni membahas. Tapi padahal kita ni, kalau kita kata guna dengan makna inkishaf, ternyata pun kita kata apa salahnya? Apa salahnya? Kerana inkishaf pada azali. Bila tolak dengan lafaz azali tu tak apa lah, habis kesamaran tu. Tak apalah banyak bahasa. Maka di sini dia kata inkishafa inkashafa yang kashifu inkisyafan terbuka. Bila terbuka nyata. Sebab tu pergi pakai dengan makna lazim. Lazim daripada terbukanya nyata, terang. Kalau tak buka tak terang. Lalu tu dengan sebab buka tu terang. Itlaqkan sebab, naknya musabbab. Sebab terbuka nyata benda tu. Tu nyata benda tu. Boleh faham dah? Itu pakai mana tu? Tu maksudnya kata nyata. Bahasa Melayu kita semua ternyata, takluk ternyata. Gitu. Tu takluk nyata. Faham tak takluk nyata? Takluk yang kerja bila tahu nyata kepada Tuhan dia sendiri. Dapat nyata benda tu benda ni. Tu inkishaf namanya. Ingat baik. Maka di sini dia kata takluk inkishaf, artinya nyata. Yang ni takluk nyata, kerja nyata. Apa nyata? Terang, jelas. Dan sekat tu macam tu. Artinya nyata, artinya arti inkishaf tu nyata. Wakaf sekat tu. Mulai semula pula ni. Dan diri orang itu, ni mulai ni, nama mubtada pula tu. Dan diri orang itu, bermula diri orang itu, orang mana? Orang mana? Ni lu kecek hok ni. Diri orang itu orang mana? Orang mana? Orang itu ya kata. Orang mana? Kalau semata-mata orang, dia tak kata itu. Dan diri orang dan kelakuannya berarti ikutlah orang mana pun. Tapi ini isyarat kepada itu, berarti hok tadi. Dia berhubungkan hok tadi. Dan diri orang itu, orang mana? Orang yang ada pada waktu hidup 60 tahun tu. Diri orang tu, Zahid yang kita letak nama tadi tu. Diri orang tu, satu, diri orang yang hidup 60 tahun tadi tu. Diri orang tu dan kelakuannya, kelakuan orang itu. Kelakuan apa? Bertaat kepada Tuhan. Masalah. Kelakuannya. Tu. Kelakuan dengan segala sangkutannya. Kelakuan keadaan kelakuan tu dengan segala sangkutan. Jadi han. Banyak karo. Kelakuan dengan segala sangkutannya, sangkutan bagi kelakuan tu. Sangkutannya sangkutan orang itu. Sangkutannya sangkutan orang itu. Kita tidak faham sangkutan. Apa sangkutan? Tu. Sangkutan ialah segala perkara yang bersangkut, yang bersangkutan dengan dia, yang berkait dengan dia. Tu sangkutan. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan dia dan bersangkutan dengan dia, itu panggil sangkutan. Kalau itu kita kata kelakuan orang itu serta dengan segala sangkutan tu apa? Kelakuan taat. Sangkutan gila gitu apa? Di Mekah 60 tahun, pada masa 30 tahun di Mekah. Kemudian pada tu di negeri Melayu. Tu apa panggil segala sangkutan yang berkait dan bersangkut dengan orang tu. Boleh faham dah? Tu sangkutan. Musana kata. Diri orang tu ingat, dan kelakuannya, kelakuan orang tu dengan segala sangkutannya lah. Sangkutan orang itu tu, iaitulah di Mekah dan segala-gala lagi. Yang ni tinggi 60 sen. Tinggi 3 meter. Tinggi 3 meter, tak apa dah. Tinggi. Dan sifat gemuk, panjangnya begini. Tu segala sangkutan hang sebut dulu tu. Boleh faham dah? Tinggi, tak rendah, putih, tak hitam. Tu masalah. Segala sangkutan dengan orang tu. Masuk belakang. Tapi maksudnya dalam misal tu, dia sangkutan sikit je. Masa, tempat dia.
Tapi kalau kita kira banyak lagi lah benda yang bersangkutan dengan dia tu, berkaitan dengan dia tu. Diri orang tu, kelakuan dia dan segala perkara yang berkaitan dengan dia, sangkutan yang tersebut itu sifat bagi sangkutan. Sangkutan yang tersebut tadi itu. Hak tersebut tadi apa? Kita kata di dalam masa 30 tahun tempatnya di Mekah dan 30 tahun di negeri Melayu. Itu dikatakan sangkutan yang tersebut tadi. Mubtada semula. Dikatakan ni khabar. Diri orang itu dan kelakuan dia, taat masalah, dan segala apa yang berkaitan dengan dia di tempat tu, di masa begitu, di masa ini, semua tu dikata baginya, bagi orang itu sampai akhir. Dikata baginya, bagi orang itu dan kelakuannya sampai akhir tu, ulama panggilkan perkara tu, dikatakan, dipanggilkan muta'allaq ilmu namanya. Faham tak? Itulah muta'allaq, benda yang bersangkut dengan ilmu, benda yang ilmu tahu. Muta'allaq bagi ilmu, atau dikatakan juga tu. Dan tak apa lagi, bukan hak tu, bukan atop, mubtada semula pula. Masya-Allah. Lama not atop tu kita tu. Dikatakan muta'allaq ilmu dan kenyataan. Boleh masukkan dah? Padahal bukan murad. Bukan murad lagi. Habis kat tu. Dikatakan muta'allaq bagi ilmu. Orang panggil muta'allaq ilmu. Perkara yang Tuhan tahu. Benda yang Tuhan tahu. Itu muta'allaq ilmu. Adapun diri nyata sendiri tu dikatakan takluk. Tu tangjizi qadim. Sifat Tuhan pada azali tu, iaitu sifat pengetahuan tu. Bila ada sifat pengetahuan, Tuhan pun tahu pada azali lagi. Tahu kan orang tu, orang ni berkelakuan begitu, begini, apa dan yang berkaitan dengan dia, Tuhan tahu. Perkara yang berkaitan dengan orang tu dan diri orang tu sendiri dikatakan muta'allaq bagi ilmu, perkara yang ilmu tahu. Habis itu. Aduh ya. Nampak dah? Boleh faham tak? Rasa bahai. Tu. Hak tu kenyataan kita tu lenyap-lenyap. Berlenyap-lenyap. Kadang-kadang nyata, lepas tu lenyap pula kenyataan tu kita. Kadang-kadang kenyataan tu hasil dalam beberapa minit saja dan lenyap pula kenyataan tu. Hak tu kita. Hak tu kita. Allah tak lenyap kenyataan Tuhan tu. Cuba tengok kalau dia faham dah, tapi faham seminit je. Lepas pada tu, apa tadi faham dah tadi. Tadi faham, rasa faham dah. Jadi masa marah dia pula. Apa tadi aku faham dah ni. Tu je mari. Lenyap kenyataan tu, lenyap. Tapi kenyataan tadi pun bukannya tu kenyataan yang bercampuran dengan kesamaran. Bukan nyata jelas-jelas dah. Ada. Macam-macam Allah Ta'ala tidak menimba benda tu. Boleh bagi kita. Kenal diri kita, kenal lah Tuhan. Kenal diri, kenal Tuhan. Apa yang ada di diri kita, Tuhan bukan begini. Tuhan bukan begini. Dah. Dan kenyataan demikian itu yang sedia pada ilmunya Ta'ala itu dinamakan dia pada istilah ilmu akal nama a'yanun sabitah. Musannaf tentukan sentuh istilah sikit, a'yanun sabitah namanya. Dan pada istilah tasawuf syu'un namanya, syu'un. Syu'un namanya. Tu. Tiada baginya wujud sekali-kali pada dirinya. Hanya ia daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira jua. Dikata baginya amrun i'tibari. Tu habislah. Nak seperti situ dulu kau. Dah. Segar balik. Kata nak berhenti tu segar balik.
nampak sekat tu dulu tak apa lah. Aku dulu lah ni, takut tengah malam sangat kita. Dan kenyataan di makian, ingat ni soalan tu nak bahas mula-mula. Apa kau ayanun sabita? Ayanun sabita ataupun ma fi ilmillah pun orang panggil. Ma fi ilmillah pun dinamakan ayanun sabita apa panggil. Kalau kita nisbah kepada kita ni suratul zihniyah tu lah. Surah zihniyah kita. Kita tahu kan kata dan di bawah tu ada seekor ayam. Maka ayam yang ada dalam surah-surah, gambaran yang ada dalam kepala kita tu dinamakan a'yanus sabitah. Tu kita tahu benda tu. Bukan benda ada tu, bukan ada sekali amr i'tibari saja. Bukan benda ada. Tu ma fi ilmi kita. Walaupun ma fi ilmillah, tu lain. Tu dikatakan juga a'yanus sabitah kalau mengikut ilmu akal. Tu. Tuhan tahu. Tuhan tahu diri Zaid. Maka diri Zaid yang dalam kenyataan tu dinamakan a'yanus sabitah. Di segi ilmu akal panggil. Nanti akan bahas mula lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.